Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita akan lihat contoh soalan untuk tajuk transformasi. Okey, soalan dia, Raja 6 menunjukkan dua pentagon PQRST dan JKLMN yang dilukis pada satu satar cartes. Dekat sini dia beritahu PQRST ialah image. Okey, tengok kat sini PQRST ni image. Jadi saya tulis dekat sini I, image, bagi pentagon JKLMN di bawah satu putaran. Jadi bermaksud dekat sini, kalau yang ini image, dekat sini ialah objek. Okay, soalan dia suruh cari pusat dan juga sudut putaran. Okay, macam mana kita nak buat? Mula-mula sekali kita tengok bucu dan pasangannya. Sebagai contoh dekat sini, saya ambil bucu M sebagai objek dia. Okay, jadi yang mana bucu, mana image bagi bucu M ni? Yang mana? Kita tengok yang ini dia bucu dia macam gini kan. Jadi kita cari bucu yang image dia lah. Kalau yang ini objek, jadi yang S ni ialah dia punya image, bucu dia. Okay, jadi dekat sini saya sambungkan bucu M ke bucu S ini. Okey, jadi dekat sini saya sambung. Bila saya sambung dekat sini, kita boleh nampak dekat sini ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia garis ni dia boleh membahagi kepada dua bahagian yang sama besar. Maksud saya yang ini 4 semuanya. Jadi dekat sini kita boleh cari titik tengah dia. Titik tengah dia dekat sini, betul tak? Okey, jadi yang ini 2 kotak, yang ini 2 kotak. Okey, kita dah boleh nampak. Kalau boleh nampak dia macam sama jauh je, kita cari lagi satu bucu. Cari lagi satu bucu. Saya ambil yang N lah. Ambil bucu yang senang nampak. Jangan ambil lah yang jauh-jauh ni, nanti serabut. Okey, ambil yang ini pula. Bila ambil yang ini, kita boleh tengok dekat sini. N ini objek. Bucu image dia yang mana? Image dia ialah yang T ini. Jadi sama juga, saya sambungkan daripada N ke T ni. Kita sambungkan. Buat satu garis dekat sini. Boleh nampak tak dekat sini? Garis yang hijau ni dengan garis yang pink ni, dia bersilang dekat sini. Okey, yang pink ni tadi saya kata yang ini 2 kotak. Yang ini 2 kotak juga. Okey, kita tengok pula yang garis hijau ni pun sama besar kan? Ini 3 kotak, daripada T ke tengah ni 3 kotak. Tengah ni ke N ni pun sama 3 kotak. Okey, kalau kita dapat macam ni, dia sama besar kiri dan kanan ni, kita boleh ambil yang bersilang ini sebagai dia punya pusat putaran. Jadi koordinat dekat sini, baca yang X ni dulu. Ini 1. Baca Pak CY pula 2. Jadi koordinat bagi pusat putaran ialah 1, 2. Okey, jadi kemungkinan jawapan dia B atau A ataupun B. Jadi yang ni automatik salah lah. Sekarang kita nak tahu sudut putaran. Kalau sudut putaran, okay, kita nampak dekat sini. Garis pink ni, dia satu straight line kan? Dia satu garis lurus. Kalau dia satu garis lurus, bermaksud sudut dia ialah 180 darjah. Yang hijau ni pun sama, dia satu straight line. Kalau dia satu straight line, maksudnya sudut dia ialah 180 darjah. Jadi jawapan dia ialah yang B ni lah. 1, 2 pusat putaran, sudut putaran dia 180 darjah. Okey, ini untuk yang sudut dia 180 darjah. Kalau yang 90 darjah macam mana? Bila kita selalu buat soalan berkaitan dengan penjemahan ni, kita boleh nampak dah sebenarnya. Rajah ni macam boleh nampak 180 darjah, rajah tu boleh nampak 90 darjah. Kita dah boleh nampak pattern dia. Okay, sebelum saya pergi yang 90 darjah, sekarang ni kan kita nak tahu objek ke image ni lah. Objek ke image ni, dia pusing ikut arah jam ke lawan arah jam? Sekarang ni persoalan saya yang itu pula. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam.
Yang mana satu? Okey, sekarang ni kita tengok Kita tengok dekat sini ke sini. Betul tak? Daripada kiri kita pusing ke kanan. Ni pusat dekat sini. Jadi kita pusing ke sini. Kalau kita pusing ke sini macam ni, ini ialah ikut arah jam. Ikut arah jam. Boleh tak kalau nak lawan arah jam? Lawan arah jam pun boleh. Sebab apa? Sebab 180 darjah. Dia sama je. Kalau 180 darjah, biasanya dia tak akan bagi tahu ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Sebab sama je. Dia pusing tu sama. Akan dapat imej dia sama tempat. Okay, sekarang kita lihat contoh untuk putaran 90 darjah. Okey, untuk soalan ni saya nak terangkan yang ini je lah. Yang rajah A, B, C, D, E dengan F, G, H, J, K ni. Yang hitam ni, yang P, N, M ni, ini tak perlu tengok lah. Ini untuk pembesaran. Sekarang ni kita nak tengok tentang putaran sahaja. Okey, sekarang yang ini ialah objek. Sebab soalan kat sini tak ada kan. Jadi saya bagi tahu yang ini ialah objek. Yang ini ialah image. Jadi macam mana sini ke sini? Kalau kita tengok bentuk dia dulu. Bentuk ni yang tajam ni, kita tengok bentuk dia yang tajam tu kat mana? Yang kita senang nampak pattern dia. Jadi yang ini bentuk dia duduk dekat tepi macam ni. Sekarang bila dia pusing putaran, dia mengalami putaran, bucu D ni tadi, dia akan jadi J ni tadi. Bermaksud objek ini dia pusing ke sini. Okey, ini ialah ikut arah jam. Okey, yang ini selesai satu masalah. Sekarang masalah kita ialah kita nak cari dekat mana pusat putaran dia. Untuk rajah ni, kita boleh nampak kan? Kalau saya ambil lah, kalau saya ambil bucu A. Objek dia bucu A. Sekarang kita kena ambil image dia kat mana? Image dia bucu F sini. Boleh nampak tak dekat sini bila kita sambung saya sambungkan bucu A ke bucu F ni. Buat satu garisan. Okey, dekat sini kita boleh tengok dia macam sama besar kan, sama jauh. Okey, tapi dekat sini kita perlu hati-hati. Saya ambil lagi satu bucu. Katakanlah saya ambil bucu D. Bucu D, image dia dekat mana? Dekat sini kan image dia. Okey, saya sambungkan bucu D dan bucu J. Okey, boleh nampak tak dekat sini? Bucu D dengan bucu J ni, dia bersilang dekat sini. Takkanlah pusat duduk kat sini kan? Tak logik. Dia tak sama besar ni. Dia jadi tak sama besar. Sebab kalau kita tengok contoh yang tadi, dia macam sentiasa sama jauh kan? Sama jarak. Itu maksud saya sama jarak ni tadi. Jadi kita tengok yang ini, kita tak boleh guna yang tadi. Cara kaedah yang tadi. Okey, jadi yang ini, cara dia ialah kita kena buat 1/4 sama. Okey, kalau kita tengok dekat sini, objek pergi ke image ni tadi ikut arah jam. Kita tahu kalau putaran, pusat dia kena duduk tengah-tengah. Yang ini pusing ke sini, jadi pusat dia kemungkinan berada kat bawah sini. Jadi macam mana kita nak cari pusat kat bawah sini? Itu kita kena buat 4 sama. Okey, kira dulu berapa sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulang balik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kotak kat situ. Jadi untuk buat 1/4 sama, kita kena buat 90 darjah lah tepi sini. Okay, jadi dekat sini kita nampak kan pattern ni tadi, dia duduk tengah-tengah ni. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini, luar kotak ni. Okey, lagi yang ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar sini. Okey, lepas tu yang ini pula sambung. Sini, sambung sini. Kita akan dapat 1/4 sama.
Okey, lepas tu nak buat apa? Sambungkan bucu ni ke bucu sini. Okey, boleh nampak tu. Okey, sekarang ni kita tak cukup kotak kan? Tambah sendiri kotak ni sama besar. Grid ni sama besar. Okey, lepas tu yang ini pula, bucu ni sambung ke bucu ni. Okey, sekarang boleh nampak kan? Ada persilangan dekat tengah sini. Okey, persilangan dekat sinilah dia punya pusat putaran. Jadi bacalah koordinat pusat putaran ni. Baca paksi X dulu. Dekat sini ialah -3 ni. Baca paksi Y pula 2. Jadi pusat putaran dia ialah -3, 2. Okey, sekarang kita nak tahu sudut. Sudut putaran. Okey, kalau tadi, untuk soalan tadi, kita nampak dia satu straight line. Sekarang ni, soalan ni dia bukan satu straight line. Nampak tak dekat sini ada 90 darjah ni? Jadi jawapan dia 90 darjah. Okey, jadi jawapan penuh dia ialah putaran ikut arah jam, pusat putaran di -32, 90 darjah. Okey, ini kalau tak ikut susunan pun tak apa. Putaran ikut arah jam, 90 darjah, pusat putaran di -32 pun boleh. Janji kena ada semua maklumat ni. Okey, Assalamualaikum.